Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ilmu, yakni majlis ilmu pada hari Ahad pula subuh menggunakan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Haji Sa'id Haji Ibrahim bekas Mufti Negeri Sabah. Kita sambung pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang masih dalam perbincangan pada tajuk perbincangan dan kesimpulan akidah atau tauhid ialah nombor 10 kan, betul? Nombor 10. Ini bermaksud kita masih dalam perbincangan ataupun membincangkan berkenaan dengan pelajaran pada bab yang kedua, pasal yang kedua. Ini adalah merupakan khulasah ataupun conclusion, kesimpulan apa yang kita pelajari pada pasal yang kedua ataupun bab yang kedua. Yang ini nombor 10. Semangat hidup bertauhid. Islam berkembang ke seluruh dunia dan menguasai kuasa-kuasa besar ketika itu, iaitu Parsi di timur dan Romawi di barat. Jadi nombor 10, semangat berhidup bertauhid. Jadi hidup mesti bertauhid. Tauhid itu apa? Kembali kepada sifat Allah yang esa, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita. Allah Ta'ala jadikan manusia untuk mentauhidkan Allah. Manusia menjadikan bukan setakat manusia, bukan Allah Ta'ala menjadikan bukan setakat manusia, tapi seluruh yakni makhluk Allah ini jadikan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah. Yang mana lawan esa itu syirik. Syirik dari segi akidah dan juga syirik dari segi ibadah. Itu adalah syirik lawan kepada tauhid. Syirik dalam akidah maknanya mengeluarkan seorang itu daripada iman. Syirik daripada ibadah boleh menghilangkan pahala. Dan juga syirik daripada ibadah juga bahaya, dia juga boleh menyebabkan hilang iman. Jadi syirik itu ada dua bentuk. Satu, syirik dari segi kepercayaan, keyakinan. Syirik itu yang paling besar lah. Perkara itu atau syirik dalam bentuk itu menghilangkan iman ataupun mengeluarkan seorang itu daripada daerah keimanan. Syirik yang keduanya adalah syirik dalam mentauhid, dalam beribadah kepada Allah. Wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada.
tidak boleh mensyirikkan Allah dalam beribadah dengan sesuatu. Wala yusyrik, yakni tidak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dengan sesuatu. Maksudnya kita beribadah kepada Allah mesti ikhlas. Ini perbincangan kita lepas, itu syirik bentuk yang kedua. Dan ikhlas itu apa diterangkan di dalam ilmu tasawuf, yakni ujub. Ujub itu adalah merupakan bahagian daripada syirik dalam ibadah, bangga dengan diri kita, dan juga termasuknya riya, menunjuk-nunjuk dalam beribadah, dan juga sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan, memperkatakan ibadah yang kita lakukan untuk orang tahu, itu dipanggil sum'ah. Dan yang paling tingginya adalah riya, dan tingginya adalah takabur. Ini takabur itu pemuncak daripada ujub, sum'ah, riya, naik kepada tingkat yang lebih tinggi ataupun lebih teruk dari segi kesyirikan dalam beribadahnya adalah yakni takabur, sombong. Jadi maknanya semangat hidup bertauhid ini berlaku kepada para sahabat apabila diajar oleh Rasulullah SAW tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala itu esa. Mana tidak boleh sekutu dengan Allah, tidak ada yang setanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang tunggal, yang memiliki segala sifat kesempurnaan, Maha suci Allah daripada segala kekurangan. Itu dipahami oleh para sahabat, yang mana mereka hidup dengan tauhid itu. Jadi tauhid ini adalah bertentangan dengan syirik yang kita sebutkan tadi. Dan apabila satu orang mensyirikkan Allah, dia akan mensyirikkan dalam bentuk dua bentuk, yakni menyembah selain daripada Allah, meyakini selain daripada Allah itu sama kuasa seperti Allah, memberi manfaat dan juga mudarat. Itu dari segi ketuhanan. Dan juga syirik dari segi penyembahan, sebagai penyembahan kepada Allah, yakni buat ibadah bukan kerana Allah, itu adalah syirik juga. Di mana walaupun segitu, dalam jiwa sahabat ini yang penuh ataupun dihiasi dengan tauhid itu kuat. Jadi tauhid itu kuat. Ini perkara utama yang diajar oleh Rasulullah SAW 13 tahun di Makkah. Itu adalah merupakan pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang tauhid. Ayat-ayat Makkiyah ini dipenuhi dengan tauhid, pengajaran tentang tauhid. Ayat Makkiyah ini maksud apa? Ayat yang diturunkan sewaktu Rasulullah SAW di Makkah, dipanggil ayat Makkiyah. Dan ayat Madaniyah ini ayat semasa Rasulullah dah berhijrah. Itu yang terkenal, dua pembahagian terkenal. Walaupun ada setengah ulama membagikan kepada tiga yang terkenalnya. Makkiyah itu ayat yang Al-Quran yang diturunkan sewaktu Rasulullah SAW di Makkah. Dan apabila baginda SAW berpindah ke Madinah, dipanggil sebagai ayat Madaniyah. Walaupun ada juga dalam waktu itu tempoh Rasulullah kembali ke Mekah, seperti Fathul Mekah ataupun musim buat haji, ada juga diturunkan ayat di Mekah. Tapi pendapat yang terkenal itu termasuk dalam kumpulan Madaniyah, sebab Rasulullah itu yang bermusafir ke Mekah. Jadi apa yang dimasukkan? Nah, ini ayat Makkiyah ini berkenaan dengan tauhid. Ada ayat Madaniyah ini berkenaan dengan hukum hakam tentang ibadah, hukum hakam tentang kehidupan, dipanggil sebagai ayat Madaniyah. Dan biasanya ayat Makkiyah ini panjang-panjang. Ayat-ayat itu panjang-panjang, berbeza dengan ayat Madaniyah. Jadi apa? Jadi bermaknanya ayat itu sendiri menggambarkan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul. Ayat Makkiyah itu sendiri menunjukkan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasul, yakni untuk mengajak, menyeru manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya gambaran daripada ayat Makkiyah. Dan itulah tujuan utama Rasul diutuskan, untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah. Di mana apabila berlakunya penyimpangan akidah sewaktu zaman Nabi Nuh lagi, sewaktu zaman Nabi Nuh dah bermula berlakunya penyimpangan akidah. Sebelum itu umat manusia berakidah, yakni mentauhidkan Allah. Dan selepas itulah zaman Nabi Nuh berlakunya penyelewengan akidah
akidah dan diutuskan rasul-rasul yang lainnya untuk membetulkan akidah, mengembalikan manusia kepada tauhid, kepada Allah. Ini maksudnya semangat hidup bertauhid ini penting. Semangat hidup bertauhid ini penting untuk kita hidupkan dalam diri kita. Ini penting. Ini adalah merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Seseorang yang diterima masuk dalam syurga adalah beriman. Iman itu adalah akidah. Iman itu adalah tauhid. Itu adalah asas utama. Seseorang diterima masuk dalam syurga beriman kepada Allah. Syarat nak masuk syurga itu iman dan juga amal soleh. Apa maksud iman? Utamanya asasnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada dalam diri kita semangat hidup bertauhid. Tak boleh sekali-kali kita ini kecundang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik. Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah tidak ada tempat untuk mendapat keampunan daripada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa selain daripada itu. Dosa syirik ini kemuncak daripada dosa besar. Kan kita pelajari dalam kitab Al-Kabair, dosa besar itu kan ada 70 dosa besar. Satunya adalah syirik. Syirik itu mengeluarkan seorang itu daripada daerah keimanan, menghilangkan iman. Itu nak jaga. Ini bahaya. Ini adalah amat bahaya. Kita beribadah bertahun-tahun mati dalam keadaan syirik kepada Allah. Na'udzubillah. Tak ada tempat untuk masuk syurga. Sampai bila? Sampai bila? Berbeza dengan dosa selain pada syirik. Walaupun besar mana pun, seseorang itu akan masuk dalam neraka untuk dibakar, tapi akan dimasukkan dalam syurga. Akan masuk dalam syurga. Tapi dosa syirik tidak akan masuk syurga sampai bila-bila langsung. Itu maknanya akidah itu nak dijaga. Sebagaimana yang kita fahami, yang keampunan daripada Allah itu ada 5 bentuk. Nanti kita nak ingat, keampunan daripada Allah itu ada 5 bentuk. 2 masa hidup, 3 masa kita mati. Yang ini keampunan yang pertamanya, yakni kita bertaubat, istighfar, bertaubat kepada Allah. Itu keampunan masa pertama yang kita lakukan dalam hidup kita. Tiap-tiap hari kena buat macam itu. Tiap-tiap hari kita mesti beristighfar, minta ampun kepada Allah. Itu keampunan masa hidup. Keampunan yang kedua, kita melakukan amal-amal yang soleh, kebajikan. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Yang kebajikan menghapuskan dosa, menghapuskan kesalahan. Yang kesalahan itu kata ulama dalam kesalahan dosa kecil. Dosa besar kena bertaubat, istighfar, bertaubat kepada Allah. Bertaubat bagaimana tinggalkan dosa yang dibuat, menyesal dan berazam tak mau buat lagi. Itu adalah rukun kepada taubat. Istighfar, astagfirullahaladzim. Lepas tu kenangkan dosa tu memang tak nak buat lagi, dan menyesal dan juga azam tak nak ulang. Kita panggil taubat. Dan yang keduanya, keampunan yang keduanya melakukan kebajikan. Kita duduk dalam majlis ilmu ni adalah merupakan majlis berkebajikan. Dan kebajikan itu menghapuskan dosa. Al-hasanat yudhibna sayyi'at. Kita solat subuh itu adalah kebajikan, menghapuskan dosa, berpahala dan menghapuskan dosa. Dan dilakukan secara berjamaah, berpahala dan menghapuskan dosa. Kita ada zikir, kita ada doa lepas solat, itu adalah kebajikan, berpahala dan menghapus dosa. Dan kita susuri duduk dalam majlis ilmu adalah kebajikan, berpahala dan menghapuskan dosa. Dan lepas ni mungkin ada sarapan pagi, niat untuk bersedekah, berkebajikan juga, dan menghapuskan dosa dan berpahala. Setiap apa yang diiktiraf oleh agama sebagai kebajikan, dia 2 benda. Setiap apa yang diiktiraf oleh agama sebagai kebajikan, dia 2 benda, pahala dan juga hapus dosa. Itu kita ingat dalam diri kita agar kita sentiasa bermotivasi atau memotivasikan diri kita untuk buat kebajikan. Sebab dia ada 2, menghapuskan dosa, berpahala. Menghapuskan dosa, berpahala. Kenapa hapus dosa? Sebab setiap masa kita berhadapan dengan dosa. Dan juga apabila kita berkebajikan, setiap masa kita berpahala. Itu tujuan dihidupkan Allah Ta'ala, hidupkan kita ni agar kita kembali kepada Allah dengan bertauhid kepada Allah. Kembali kepada Allah, kita bawa pahala. Setiap orang tu pahala dia tidak sama. Tidak sama pahala antara setiap orang.
Dan apabila kita faham konsep agama, insya-Allah kita akan lebih berpahala daripada orang lain sebab kita tahu apa yang kita buat. Ini bendanya. Dan juga keampunan selepas mati. Keampunan selepas mati ini satu daripadanya, yakni syafaat Rasulullah SAW. Selepas mati ada keampunan. Dan bagaimana syafaat Rasulullah SAW. Jadi penting kita nak banyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita mendapat syafaat. Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang agung, itu daripada Rasulullah SAW. Dan syafaat itu sudah tentulah akan dapat kepada orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi. Kalau tak beriman kepada Nabi, tak dapat syafaat Rasulullah SAW. Dan apabila kita beriman kepada Nabi, kita kena banyak berselawat. Sebab selawat itu kan disuruh oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Ta'ala suruh orang beriman itu selawat kepada Rasulullah dengan selawat yang sempurna. Selawat dan salam yang sempurna bagaimana? Di antara selawat yang paling tinggi kedudukannya selawat di dalam solat adalah selawat Ibrahimiyah dia panggil. Itu solat yang paling tinggi kedudukan. Nabi juga sebut man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi wa barang siapa yang selawat ke atasku sekali, Allah Ta'ala akan selawat kepadanya 10 kali. Maksud selawat Allah tu rahmat daripada Allah 10 kali. Jadi macam mana untungnya kita sebut Allahumma shalli 'ala Muhammad, Allah Ta'ala akan selawat kepada kita 10 kali. 10 kali itu selawat itu maksud apa? Rahmat daripada Allah. Kalau kita dapat satu rahmat daripada Allah pun sudah cukup untuk kita dapat bahagia dunia dan akhirat. Dan kalau 10 lagi banyaklah keuntungan. Dan kalau banyak lagi banyak. Jadi apabila kita tahu agama, kita tahu akan perkara-perkara dalam agama, mana kita akan lebih bersemangat untuk mengumpulkan pahala. Dan kita gambarkan kita tidak ada dosa dengan sebab dengan kebajikan itu menghapuskan dosa. Ini adalah merupakan motivasi diri kita. Kita nak kembali kepada Allah. Yang pastinya kita akan kembali kepada Allah. Semua orang akan kembali kepada Allah. Cuma dalam keadaan husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Itu pilihan, dua pilihan saja kita nak balik kepada Allah. Sama ada husnul khatimah ataupun su'ul khatimah. Yang penyudah yang baik atau penyudah yang buruk. Penyudah yang baik bawa amal kebajikan yang banyak. Yang pentingnya iman itu. Iman itulah yang mengunci ataupun iman itulah sebagai bekas untuk kita bawa amal-amal ibadah, amal-amal soleh. Tidak ada iman walaupun melakukan kebaikan sebanyak mana pun tak diterima oleh Allah. Sebab iman itu wadah, satu bekas untuk diisi amal kebaikan. Inilah semangat hidup ini yang dipahami oleh para sahabat. Ini pahaman mereka, yakni mereka nak kembali kepada Allah dalam keadaan bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Dan iman itu faham sebagai bekas ataupun wadah untuk mengisi amal-amal soleh, untuk mengisi amal-amal kebajikan. Akidah yang rosak, walaupun bagaimana sekalipun banyak amal-amal yang soleh, amal-amal kebajikan, tak diterima oleh Allah. Atau bezanya itu syirik, maknanya ada musuh kepada tauhid, musuh kepada iman. Ini yang kita, inilah tujuan kita belajar akidah. Benda ni nak masuk dalam hati kita. Kalau kita belajar satu buku ini pun, kalau benda ni, akidah ni tak ada dalam diri kita, tak ada manfaat apa-apa. Akidah penting, ikat. Akidah tu ikatan, simpulan iman, simpulan tauhid. Islam berkembang ke seluruh dunia dengan sebab akidah inilah berkembang ke seluruh dunia. Dan akidah tauhid ini berbeza dengan kepercayaan orang lain. Setiap agama yang ada di dunia ini tak sama dengan Islam. Islamnya adalah akidahnya adalah mentauhidkan Allah, kepercayaannya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Islam, mereka tu Tuhan banyak. Mana mereka tidak ada tauhid dalam diri mereka. Ada yang percaya Tuhan tu 3, ada percaya Tuhan tu 2, ada percaya Tuhan tu ribu-ribu, macam-macam. Jadi kesemua itu bertentang dengan Islam. Islam, yakni Tuhannya satu saja, Allah. Islam berkembang ke seluruh dunia
dan semangat inilah dibawa oleh para sahabat. Sahabat tak gentar sebab ada keimanan tauhid dalam diri mereka. Mereka percaya, yakin Allah itu sebagai Tuhan yang berkuasa penuh, dan mereka yakin walaupun mereka mati berjuang untuk Islam, mereka akan mendapat balasan syurga. Allah Ta'ala kan sebut, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Yani kabarkanlah berita gembira kepada orang yang beriman beramal soleh, bagi mereka syurga, dan syurga itu mengalir di bawahnya sungai. Allah Ta'ala suruh cerita, suruh kabarkan, yani kepada orang beriman dan amal soleh. Jadi dua syarat untuk masuk syurga itu, yang ada di bawahnya mengalir sungai, yani iman dan amal soleh. Dan inilah yang ada dalam diri para sahabat, sehingga mereka tidak gerun apa-apa, sebab mereka di hadapan mereka itu adalah merupakan syurga. Mereka melihat di depan mata mereka yang di syurga. Mereka melihat kesenangan itu di depan mereka di hari akhirat. Dan menguasai kuasa-kuasa besar ketika itu, yaitu Parsi di timur dan Romawi di barat. Di mana di waktu Islam berkembang itu ada dua kuasa besar. Nah, ini di sebelah timur, dan Farsi di sebelah timur. Farsi itu di Iran sekarang lah. Dan Romawi di sebelah barat, Rom, kerajaan Eropah itu Rom, orang Rom. Ini sebelah barat. Ini adalah merupakan dua kuasa besar. Jadi Romawi ini memang beragamanya agama Kristian, Nasrani. Farsi ini dia bukan Nasrani. Munculnya agama Majusi ini daripada Farsi, Iran. Dan di antara agama lain seperti Zoroaster itu adalah merupakan agama Farsi. Agama Zoroaster ini agama yang dianuti oleh raja. Jadi dalam agama Zoroaster ini membenarkan, yakni mahram berkahwin dengan mahram, raja berkahwin dengan anak, raja berkahwin dengan ibu. Ini ajaran Zoroaster. Ajaran ini berkembang di dalam istana. Jadi kenapa mereka berkahwin dengan mahram? Sebab nak menjaga kerajaan, tidak nak kerajaan itu berpindah tangan kepada orang lain. Ini adalah ajaran yang menyimpang daripada fitrah. Maknanya Islam ini datang membawa akidah daripada Allah, tauhid daripada Allah, syariat daripada Allah. Dan apa yang ada di muka bumi pada masa itu semua bertentang dengan fitrah, semua bertentang dengan kehendak Allah. Mereka tidak beriman kepada Allah. Hukum hakamnya bertentang dengan Allah. Yakni mereka boleh menikah dengan ibu, boleh menikah dengan anak, kesemua itu ditentang oleh Islam. Jadi maknanya Islam itu tak sama dengan lainnya. Kerana itulah penentangan kuat kepada Islam. Yang satunya penentangan sebab Islam membawa ajaran tauhid kepada Allah. Yang lain itu agama yang lain tidak mentauhidkan kepada Allah. Tuhan itu banyak, Tuhan itu ramai, dan aturan-aturan hidup mereka bertentang dengan tabiat fitrah semula jadi manusia. Fitrahnya benarnya tidak terima boleh berkahwin dengan mahram. Fitrah tidak boleh terima berkahwin dengan ibu. Ini adalah merupakan di antara penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan bertentang sehingga berperang. Sebab tak sama Islam ini dengan anutan-anutan yang lain dianut oleh manusia di zaman itu. Di antara sahabat yang datang daripada Farsi itu Salman Al-Farisi, kan nama gelaran Salman Al-Farisi. Dia orang Farsi. Asalnya dia beragama Majusi. Dan dalam pencarian, dia mencari Rasul, dia mencari Nabi yang akhir, di mana apabila dia mengenali agama Kristian, dia menganut Kristian, sehingga dia ditangkap, dijadikan sebagai hamba. Dia menemui Rasul yang terakhir itu di Madinah. Sebab sifat Rasul itu memang dia dah tahu. Salman Al-Farisi ini sahabat hebat. Mereka mencari akidah, mencari jalan benar ini, di mana terpaksa merentas laut yang jauh. Dan Salman Al-Farisi dia adalah merupakan orang yang merdeka, tetapi dia ditangkap, dijadikan hamba. Dan perang Khandaq kan, perang Khandaq itu adalah merupakan cetusan idea daripada Salman Al-Farisi lah. Perang Khandaq, perang parit. Sebab dia biasa melihat orang Farisi ini pegang, dia buat parit.
Dengan tertakluknya Farsi dan Romawi di bawah kuasa Islam, buku-buku yang ditemui oleh umat Islam di perpustakaan lama di negeri Farsi, Yunani dan lain-lainnya diterjemahkan dan dikaji isi kandungannya dengan teliti. yakni kekuasaan itu pemerintahan, politik kekuasaan. Dan tamadun satu perkara yang menguasai akan kekuasaan. Dan tamadun itu bermula dengan ilmu. Maksudnya sesuatu tamadun itu terbina dengan ilmu. Dan tamadun itu dia menguasai kerajaan. Jadi kerajaan Romawi, kerajaan Farsi ini mereka yang berilmu. Banyak karangan-karangan buku yang dihasilkan, dicetuskan oleh cendekiawan daripada dua kerajaan. Dan apabila Islam menguasai Farsi dan Romawi, mana Islam menemui banyak buku-buku akademik, di mana umat Islam pada masa itu sudah, mana dalam diri mereka itu kuat untuk tahu Iqra. Dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah, di mana menguasai diri umat Islam. Ini Islam. Jadi apa disebut Islam? Perkara utamanya akidah, yang keduanya keimanan kepada Al-Quran. Apabila mereka jumpa satu ayat daripada Al-Quran, itulah yang menguasai diri mereka. Para sahabat tabi'in, apabila mereka membaca Iqra, di mana mereka suka dengan ilmu. Dan inilah apabila mereka menguasai negara ataupun negara pemerintahan Romawi dan Farsi ini, umat Islam menemui banyak buku-buku, maknanya ilmu itu banyak. Jadi mereka tertarik, dan dalam diri umat Islam itu ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Baca itu adalah kunci ataupun sebagai pintu kepada ilmu. Dan inilah yang boleh dikatakan majoriti umat Islam hilang. Sebab apa? Umat Islam tidak suka dengan ilmu. Bukan kita katakan keseluruhan, tapi majoriti umat Islam memang tidak suka dengan ilmu. Sedangkan Islam itu adalah datang dengan ilmu. Iqra, ayat yang mula-mula, surah yang mula-mula baca itu kunci kepada ilmu. Generasi awal umat Islam memang suka dengan ilmu, sebab dengan motivasi Iqra itu tadi. Dan umat Islam yang akhir-akhir ini kurang untuk mempelajari ilmu. Kalau ilmu yang berbentuk pengetahuan yang umum itu memang jelaslah kurang. Yang paling yang menggurungkan adalah ilmu tentang fardu ain. Ilmu fardu ain itu pun dah kurang umat Islam nak belajar. Ilmu akidah itu fardu ain. Ilmu fiqh itu adalah ilmu hukum amali, itu pun dah kurang nak belajar. Umat Islam disibukkan dengan benda-benda yang lain, dan sepatutnya fardu ain itulah yang penting. Sedangkan generasi awal amat memahami akan fardu ain itu. Dengan tertakluk Farsi dan Romawi di bawah kuasa Islam, buku-buku yang ditemui oleh umat Islam di perpustakaan lama negeri Farsi dan Yunani, dan lain-lainnya diterjemahkan dan dikaji isi kandungannya dengan teliti. Maknanya umat Islam di waktu itu suka dengan ilmu. Walaupun ilmu yang ada di negeri-negeri ini ada setengahnya bertentangan dengan Islam, tapi mereka kaji bukan untuk beramal, tapi nak faham, dapat bezakan di antara positif dan negatif. Yang ke-12, buku-buku dari pemikiran ahli falsafah kuno yang ditemui di perpustakaan Farsi, Yunani dan lain-lainnya merangsangkan daya fikir umat Islam di masa itu, sehingga menjadi pemikir baru dan melahirkan idea-idea baru yang tidak semuanya bersifat positif. Malah terdapat juga pemikiran baru itu menyesatkan akidah, di mana apabila kuatnya keinginan untuk mencari ilmu dengan sebab motivasi Al-Quran tadi, di mana buku-buku yang dikarang oleh ahli falsafah ini mereka terjemahkan, dan dalam buku-buku itu kandungannya tidak semuanya baik, tidak semuanya bersifat positif, tidak semuanya menunjukkan kepada jalan yang benar, ada juga membawa kepada kesesatan. Contohnya
pahaman-pahaman ahli falsafah yang setengah daripada mereka tidak mempercayai adanya Tuhan, mulhid. Contohnya Aristotle, itu adalah merupakan di antara ahli falsafah yang awal. Aristotle, Socrates itu adalah merupakan ahli falsafah yang awal daripada negara Yunani ini, dan mereka ini tidak mempercayai ada Tuhan. Dan kajian ataupun cara memikir mereka dalam buku mereka ini, mereka cuba untuk membawa idea itu dalam tulisan mereka, yang sesungguhnya alami jadi dengan sendiri itu mulhid. Maknanya buku-buku sebegini ditemui oleh generasi awal umat Islam, di mana mereka kadang-kadang boleh terpengaruh dengan aliran ini, yakni mulhid. Jadi apa maksud di sini? Keinginan untuk mengetahui ilmu itu kuat, dan apabila Islam sudah menguasai yakni Romawi dan Parsi, dan ada satu negara Yunani ini, mereka adalah merupakan negara yang melahirkan tokoh-tokoh ahli falsafah yang ramai. Dan daripada buku-buku ini ada kandungan-kandungan yang menyesatkan, dan setengah daripada umat Islam walaupun tidak ramai terpengaruh dengan ilmu ini. Maknanya keinginan mencari ilmu itu ada sesuatu yang bagus, tapi walaupun sebegitu dalam mencari ilmu ini tak semua yang benar, tidak semua yang benar. Sehingga dalam solat kita kan kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Sebab dalam hidup kita ni ada dua persimpangan, ada persimpangan yang benar, ada persimpangan yang batil. Kita minta kepada Allah, dan minta itu berserta dengan kita kena tahu apa yang dimasukkan benar, apa yang dimasukkan batil. Tak memadai dengan minta, tapi kita kena tahu apa yang dimasukkan kebenaran dan juga apa yang dimasukkan dengan kebatilan. Di mana apabila Islam yang berkembang sebegini, ditemui buku-buku yang begini, di mana ulama-ulama kerja keras bagaimana memastikan yang ini mengatakan batil, yang ini dikatakan sebagai kebenaran, yang ini adalah positif, ini adalah negatif. Dan dengan pesatnya berkembang ilmu ini, ada setengah daripada umat Islam yang memang terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat ini, sehingga akhirnya tokoh-tokoh daripada Islam yang dapat kritikan daripada ulama-ulama. Imam Al-Ghazali banyak membuat kritikan kepada ahli falsafah Islam yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ahli falsafah yang tidak bertuhan ini. Jadi maknanya benda ini berlaku. Maknanya perkembangan ini bagus. Dalam ini berlaku dalam sejarah. Sejarah ini penting untuk ukur tentang tamadun, untuk ukur tentang sesuatu sejarah itu penting. Walaupun dalam sejarah ini Islam ini adalah agama yang menunjukkan kepada kebenaran, dan dalam mencari kebenaran ini akan jumpa jalan-jalan yang boleh menyesatkan. Jadi mana dua keadaan ini ada diperakui dalam sejarah, dan kita lah sebagai umat Islam ini, naklah kita faham dalam hidup kita, kita akan ketemui dua jalan. Satu sama ada jalan yang benar ataupun jalan yang sesat. Dan jalan sesat itu yang lebih menyesatkan, yakni membawa kepada kesyirikan kepada Allah, sebagaimana ahli-ahli falsafah dan setengah daripada mereka berkeyakinan yakni tidak ada Tuhan pada alam ini. Alam ini jadi dengan sendiri. Ini adalah merupakan golongan mulhid etis. Ini yang menggerungkan, menakutkan. Dan aliran ini atau pemahaman ini pun ada di dalam umat Islam zaman sekarang. Kadang setengah orang-orang muda meyakini alam ini jadi dengan sendiri. Ini bahaya. Jadi benda ini akan berpusing. Zaman dahulu ada, zaman kita ada. Jadi itulah pentingnya kita belajar akidah. Di samping yang sama kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan lurus. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan semata-mata kita yang minta. Nabi sendiri pun dia baca Fatihah dalam sembahyang, maknanya dia minta juga ihdinas siratal mustaqim. Sebab hakikat yang menunjukkan jalan itu adalah Allah. Dan kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak musingkan hidup kita ni daripada hak kepada batil, boleh saja. Tidak ada mustahil di sisi Allah. Jadi kerana itulah kita ni naklah banyak-banyak rendah diri kepada Allah. Dan apabila kita bersolat, perkara yang utamanya ikhlas, yang keduanya yakni tawaddu' ataupun khudu', merendah diri kepada Allah. Jadi sesungguhnya alam ini diputarkan oleh Allah.
kehidupan kita diputarkan oleh Allah, akidah kita diputarkan oleh Allah. Kita belajar, kita jaga sungguh akidah, tapi hakikatnya yang boleh menyesatkan dan memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta, kalau kita sembahyang dalam keadaan khusyuk dan khuduk rendah diri. Dan kita tengok bagaimana Islam ajar kepada kita amat merendah dirinya kita. Dia ajar untuk rendah diri. Hayya 'alas solat, marilah sembahyang. Apa kita jawab? Kita tidak jawab hayya 'alas solat. Awal daripada azan Allahu akbar, Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi sampai kepada hayya 'alas solat, apa kita kata? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya. Kita dapat solat subuh pada pagi ini sebab daripada petunjuk Allah. Kita tidak ada daya upaya. Orang yang tak dapat petunjuk Allah tak solat. Orang yang tak dapat petunjuk Allah dalam keadaan kufur kepada Allah, kita rendah diri kepada Allah. Jangan kita kata kita, jangan kita kata diri kita, jangan kita ada sifat keakuan. Yang kena kita ni, sentiasa la haula wala quwwata illa billah. Dan kerana itulah Nabi SAW ajar kepada kita, kalau ada dalam diri kita sedikit sifat ujub, apa perlu kita kata? La haula wala quwwata illa billah. Contohnya, yang saya tak kata pada tuan-tuan, contohnya kita datang awal ke surau. Saya tak kata tuan-tuan, ni bukan saya nak kata-kata, nak buat contoh. Datang awal memang bagus. Yang tak datang tak bagus. Maknanya datang awal, Bilal belum datang, Muazzin belum datang, kita pun datang ke surau. Kita kata dalam hati kita tak kata dekat orang, saya ni kira bagus juga datang awal. Itu apa? Saya ni bagus juga datang awal, orang nampak sikit. Kita kata dalam hati kita, kita panggil ujub. Jadi bagaimana Nabi ajar kepada kita? La haula wala quwwata illa billah. Memang suruh datang awal itu adalah merupakan sifat yang bagus, tapi kadang-kadang ada dalam hati kita, bila pun datang lagi. Apa? Kalau ada perkataan itu, Nabi ajar la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan kekuatan Allah. Sebab apabila ujub itu mula berkutik dalam hati kita, dia akan naik kepada sum'ah, dia akan naik kepada riya, dan yang paling dahsyatnya adalah takabur. Itu menyebab kepada kita ni bertentang dengan ikhlas tadi. Yang ke-13, intellectual. Dia tulis Jawi. Buku saya ni buku Jawi. Kalau nak baca intellectual. Ini Jawi. Saya buka Jawi. Kalau tuan-tuan ada Rumi, senang aja. Intellectual. Tu kalau kita baca khutbah, berkhutbah, kalau khutbah tu teks dalam Jawi, nak eja ni payah ni. Sebab baca khutbah ni dia adalah bacaan spontaneously, kena baca spontan. Dia tak boleh nak eja, tak boleh tanya orang. Takkan kita di mimbar tanya makmum ni apa ni, saya tak faham. Tak boleh. Kalau mengajar macam ni boleh lah tuan-tuan, ada Rumi, saya tanya Rumi apa, tak boleh. Tapi kalau di mimbar tak kena. Jadi makmum kata kita bingung apa ni. Maknanya kalau ditukar kepada Jawi tu dia susah sikit. Intelektual Muslim, yakni cendekiawan, ahli ilmu Islam, Muslim itu Islam lah. Dan ulama Islam mengkaji pemikiran baru itu dengan berasaskan wahyu ilahi untuk memastikan sejauh mana kesahihan pemikiran baru tadi dari sudut akidah dan tauhid. Ini kerja ulama. Apabila Islam tersebar, menguasai Rom, Parsi, Yunani, mereka ni berkembang, tamadun ini berkembang dengan ilmu, dan ilmu tu dibukukan untuk dikongsikan kepada orang lain. Ahli falsafah ni dia fikir tentang alam ni, dia kaji dan dia buat satu kesimpulan daripada akal fikiran dia, mereka tulis. Daripada sehingga berkembang munculnya ilmu-ilmu yang berbentuk metafizik ataupun fizik. Ini adalah merupakan ilmu-ilmu yang berkembang
Dan setengah daripadanya yang rosak akidah umat Islam kadang-kadang terperangkap, atau umat Islam kadang-kadang suka dengan ilmu macam tu, dan kalau tidak ada tapisan akidah jadi rosak. Sehingga intelektual Islam, cendekiawan Islam, ilmu-ilmu Islam dan para alim ulama kaji ini apa nak dikaji? Kajian ini mesti ditapiskan dengan wahyu, ini Al-Quran, ditapis dengan hadis. Sebab apa? Apabila kita kata satu ilmu nak dikaji, nak ditapis dengan apa? Mesti dikaji, ditapis dengan Al-Quran, dikaji dengan tapis dengan akidah, dengan hadis, baru dipanggil dipanggil sebagai ditapis. Nak tapis dengan apa? Dan nak faham Al-Quran dan hadis itu tentu ada satu kaedah-kaedah lah yang ulama-ulama ada. Jadi kesemua itu perlu kerja ulama, ini semua kerja ulama, sehingga sampai kepada kita tapisan-tapisan yang benar. Jadi apa maksudnya? Tak semudahnya kita ni nak mencari ilmu, kita baca buku sendiri, faham sendiri. Kita boleh terperangkap di dalam penyelewengan, lebih-lebih bahaya penyelewengan akidah. Yang ke-14, tauhid sebagai intisari ajaran Islam telah menjadi perbahasan cendekiawan Muslim dan para ulama Islam, dan menjadi suatu ilmu yang membahaskan keimanan dan akidah. Jadi tauhid, ilmu tauhid, ilmu mengesahkan Allah sebagai intisari ajaran Islam, intipati Islam. Apabila kita sebut Islam, apakah intipati dia? Apakah dia punya asas dia adalah tauhid? Itu kita pegang dalam diri kita. Apabila orang tanya Islam, apa? Islam intipati dia asas adalah tauhid. Itu dia punya intipati dia dalam Islam, tidak ada yang lain. Dan daripada itulah munculnya tentang hukum-hukum yang lain. Kalau intipati ini tidak ada dalam diri kita, makna tidak ada apa-apa kita sebagai orang Islam. Kalau di mana sabit dengan hadis Nabi, ada orang beriman waktu pagi, dikubur waktu petang. Sebab intipati itu tak ada dalam diri dia. Ini bahaya. Telah menjadi perbahasan cendekiawan Islam dan para ulama Islam, dan menjadi suatu ilmu yang membahaskan keimanan dan i'tiqad. Maknanya ulang benda yang samanya. Islam ni intipatinya tauhid, dan sehingga ulama-ulama membahaskan tentang keimanan dan akidah atau tauhid ini banyak dalam kitab-kitab mereka. Sebab ini adalah merupakan intipati, asas. Yang ke-15, seorang itu boleh membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil naqli dan juga dalil aqli. Dan mereka diakui sebagai seorang Muslim yang beriman, yakni bagaimana nak membuktikan kewujudan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala ni tak boleh nampak dengan mata kita, tetapi Allah Taala wujud. Bagaimana nak membuktikan wujud itu? Mesti ada dalil ataupun burhan. Dalil dan burhan itu sama. Macam mana nak membuktikan kewujudan Allah, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh nampak dengan kepala, tak boleh didengar dengan telinga, tak boleh disentuh dengan tangan, tak boleh dirasa dengan lidah, tak boleh dicium dengan hidung, tak boleh. Sebab tergambar kepada akal makhluk seperti kita ni, apabila kita sebut satu benda yang wujud, boleh disentuh dengan tangan, boleh dilihat dengan mata, boleh didengar dengan telinga, boleh dirasa dengan lidah, boleh dicium dengan hidung. Kita ini adalah merupakan panca indera untuk memastikan sesuatu itu ada. Itu ada pada akal kita. Bagaimana kita kata cawan ini ada, mesti boleh dilihat. Nak katakan cawan ini wujud, mesti boleh disentuh, boleh dirasa. Maknanya itu adalah merupakan cara makhluk atau manusia berfikir. Tetapi kewujudan Allah ini tidak sebegitu. Dan bagaimana nak memastikan Allah Ta'ala itu ada? Nak meyakinkan kewujudan Allah. Nak ni dalil, mesti ada dalil. Dalilnya sama ada guna panca indera yang tadi, ataupun dalilnya menggunakan dalil naqli. Dalil naqli itu Al-Quran hadis. Al-Quran hadis menyebut tentang kewujudan Allah. Allah Ta'ala sendiri mengatakan dia adalah Tuhan. Banyak ayat dalam Al-Quran. Contohnya Allah Ta'ala kata Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menjadikan langit dan bumi. Maknanya Allah Ta'ala sendiri mengatakan dia yang ada, yang menjadikan langit dan bumi. Itu disebut di dalam Al-Quran. Begitu juga hadis. Yang keduanya, nak memastikan
nak membuktikan adanya Allah itu dengan akal. Maksudnya akal ini, akal boleh berfikir pada secara umumnya. Setiap yang wujud itu mesti ada pencipta. Itu akal kita fikir. Cawan ini mesti ada yang buat cawan. Di mana tidak ada benda yang wujud tanpa ada pencipta. Dan akal ini boleh terima alam yang sebesar ini mesti ada pencipta. Maknanya dalil dari segi akal. Jadi kewujudan Allah ini bersejarah nakli dan juga akli. Nakli itu adalah Al-Quran hadis, akli itu adalah akal. Bagaimana ilmu sifat 20 itu adalah merupakan cetusan daripada akal. Dan juga gabungan dengan Al-Quran. Contohnya dalam sifat 20, satu sifatnya adalah merupakan yakni sifat nafsiyah, wujud. Kan kita belajar wujud, tiga baqa, kan sifat yang mula-mula. Bukan sifat yang mudah. Dari segi susunan sifat itu adalah wujud. Wujud itu adalah nafsiyah. Akal kita ni boleh terima ada wujud itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu wujud qidam, yakni tidak ada permulaan. Baqa, Allah Ta'ala tidak ada kesudahan. Maknanya itu adalah merupakan cetusan akal. Cetusan akal dan dibimbing oleh Al-Quran. Allahu awal wal akhir. Allah Subhanahu wa ta'ala awal dan akhir, mana tidak ada permulaan dan juga tidak ada kesudahan, qidam dan baqa. Yang pahaman daripada Al-Quran yang dicetuskan oleh akal. Yang ke-16, seorang itu boleh juga membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya dengan berdalilkan dalil akal yang ijmali, iaitu wujud makhluk-makhluk di alam dunia membuktikan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh dibuktikan dengan akal yang secara ijmali, secara ringkas. Dia ada dua, ijmali dan tafsili. Tafsili itu secara detail. Kita belajar sifat 20 itu adalah merupakan ilmu akal digabung dengan Al-Quran. Sifat 20 itu memahami sifat Allah secara tafsili, secara terperinci. Dan bagaimana kita nak meyakini wujud Allah secara akal yang ijmali, maknanya kita meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala ada, bersifat dan esa. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat sempurna, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu dipanggil sebagai akal yang ijmali. Yang tafsili bagaimana kita belajar sifat 20 itulah. Maknanya dia adalah merupakan akal secara tafsili, secara detail. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau orang tanya kita lah, bagaimana akidah kamu memahami dengan cara akal? Kita kata Allah Ta'ala wujud, Allah Ta'ala itu esa, Allah Ta'ala memiliki segala sifat kesempurnaan, Maha suci Allah daripada sifat kekurangan. Itu dipanggil meyakini Allah akal ijmali. Boleh faham maksud saya? Okey, saya ulang. Ini penting untuk kita cakap, untuk kita sebut, untuk kita imani. Sebab ada dua bentuk keimanan secara akal ini, secara tafsili dan juga secara ijmali. Secara tafsili kita memahami ilmu sifat 20 tu. Sifat 20 tu terbahagi kepada 4. Satu bahagiannya sebagai nafsiyah, satu bahagiannya sebagai salbiyah, satu bahagiannya sebagai ma'ani, satu bahagiannya sebagai ma'anawiyah. Dan di antara 4 sifat tu ada hal, ada amrun iktibari, ada wujudi. Itu bahagian kepada 4 tadi. Atau secara tafsili, secara terperinci. Sifat secara terperinci, sifat 20 tu bagi kepada 4. Saya ulang, bagi kepada 4. Satu nafsiyah, yang sifat wujud Allah. Dan sifat salbiyah, yang sifat yang menempel kepada zat Allah semata-mata. Dan juga sifat ma'ani, sifat itu yang dia ada tugas, ada ta'alluq dia, bertempel kepada zat Allah dan juga ada tugas kepada makhluk sebagai sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawiyah. Itu secara tafsili, secara detail. Dan di dalam sifat itu ada sebagai amrun i'tibari, ada hal, ada wujudi kan, secara detail lah itu. Dan kalau tidak secara detail, bagaimana kita nak faham akidah itu secara ijmali? Ini cukup untuk faham sebagai orang awam ni. Secara ijmali ini cukup. Maknanya
kita meyakini Allah itu wujud esa, memiliki segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Itu sebagai dipanggil apa? Sebagai ijmal. Boleh faham? Tak payah ulang lagi ya. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni penting. Apa kita sebut sebagai akidah? Satu, akidah ni melalui nakli Al-Quran hadis. Nak faham secara Al-Quran hadis perlu belajarlah tentang Al-Quran hadis. Yang keduanya, akidah juga mesti secara akli, secara akal. Secara akal itu terbahagi kepada dua yang kita sebut tadi, secara tafsili, secara detail, dan juga secara ijmali. Ijmali itu ringkas, cukup. Itu sudah cukup sebagai orang awam meyakini Allah Ta'ala wujud esa, memiliki segala sifat kesempurnaan, maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan. Cukup. Sebagai orang awam pahamnya itu sudah cukup. Dan kalau kita mampu untuk pelajari secara ijmali boleh, insya-Allah. Kalau ada lapang habis kita ni, kita belajar secara tafsili, insya-Allah. Kita belajar kita akidah yang ringkas 20, tapi kena istiqamah lah, barulah kita boleh faham. Sebab banyak pecahan dia. Itu secara tafsili. Kita penting belajar akidah. Kita habiskan sikit lagi tu. Dan 17, setiap makhluk yang wujud di alam ini tidak akan wujud sendiri tanpa penciptanya, dan adalah mustahil pada akal fikiran manusia secara logik dan mantik. Mantuk perkara itu boleh berlaku. Mantik dan mantuk menjauh. Mantik dan mantuk. Sebab kat sini ejaannya mantuk, yang sana mantik ke orang Rumi. Mantuk. Okey, aku faham. Sebab kat sini mantuk. Yang Rumi saya tak pasti. Kalau mantuk betul lah. Kalau mantik kena ada ya mantik. Tu boleh. Semua ni ada istilah yang penting untuk kita faham. Okey, setiap makhluk yang wujud di alam ini tidak akan wujud sendiri tanpa penciptanya. Khaliq itu pencipta, makhluk itu yang diciptakan. Khaliq itu isim fa'il. Makhluk itu maf'ul yang dijadikan. Khaliq makhluk. Maknanya makhluk ni kita lah. Makhluk apa yang dinamakan makhluk? Makhluk ni dia sifat dia. Makhluk ni dia jirim dan juga arat. Kalau kita belajar dalam ilmu sifat 20, jirim tu terbahagi kepada jisim dan juga jisim ni terbahagi kepada dua, jisim latif dan juga jisim kasim. Itu dari segi ilmu tentang makhluk. Makhluk ni apa? Makhluk dia adalah jirim dan juga arat. Apa maksud jirim? Jirim ni dia adalah benda yang boleh dibahagi-bahagikan. Arat ni bersifat makhluk. Arat sifat makhluk. Kita kena belajar yang arat sifat makhluk. Apa beza Allah Ta'ala sifat Allah dengan sifat makhluk? Bagi Allah kita panggil sifat, betul. Bagi makhluk kita panggil sifat, boleh juga. Tapi bagi Allah kalau kita panggil arat, tak boleh. Tu Allah sifat. Sebab apa bezanya? Arat ni adalah sifat benda. Makhluk seperti kita ni dia panggil jisim, dan jisim itu terbahagi kepada dua, iaitu jisim yang latif yang tak boleh nampak seperti malaikat itu, dan jisim kasim ni seperti kita yang boleh kita nampak, dipanggil makhluk. Dan sifat kepada makhluk ni arat. Arat ni sifat benda. Allah Subhanahu Wa Taala kita tak boleh panggil arat. Allah Taala tu adalah sifat. Sifat maknanya berbeza dengan benda. Apa maksud? Arat ni boleh dikatakan sebagai bertempat. Arat ni boleh dikatakan bagaimana. Bagaimana Allah Ta'ala tidak ada perkataan bagaimana pada sifat Allah. Makhluk ni arat dipanggil sebagai masa. Masa sekarang saya di sini, masa sekarang saya di sana. Makna tak ada bagi Allah. Dan juga Allah Subhanahu, dan juga arat ni adalah dia panggil bilang, berbilang. Seperti kita berbilang, ada 1, 2, 3 dan sebagainya lah. Maknanya dari sudut beza di antara Allah dan kita ni, makhluk ni dia jirim dan arat. Allah Subhanahu Wa Taala zat dan juga sifat. Itu bezanya. Itu makhluk.
Dalam perbahasan makhluk ni penting kita nak faham makhluk dan juga khaliq. Nak bezakan di antara ulama bahaskan sangat penting sangat. Sebab kalau kita tak boleh bezakan di antara makhluk dan khaliq, dan inilah kadang-kadang wujudnya sifat syirik dalam diri seseorang. Dan adalah mustahil bagi akal fikiran manusia secara logik. Logik maknanya ta'aqquli, akal, secara akal. Dan mantuk perkara itu boleh berlaku. Maksudnya secara logik, secara akalnya ada pencipta. Secara logik dan juga secara akalnya ada yang dicipta secara akal. Dia panggil ta'aqquli. Contoh, saya buat contoh kan, secara akal ni. Kan kita bilang sifat Allah tu ada 1, 2 sampai 20. Itu sifat yang dipanggil sebagai ummatus sifat. Iaitu sifat yang asas pada sifat Allah lah. Apakah sifat Allah tu 20? Bukan. Allah Ta'ala banyak sifat dia, tetapi asas untuk kita faham cukup 20. Dan kalau kita bilang 1, 2 sampai 20 tu bagaimana? Apakah sifat Allah tu sesungguhnya tidak dipanggil sebagai tertib ta'aqquli, tertib secara akal ataupun tertib zikri. Tertib bilang 1, 2, 3 sampai 20 sebagai tertib secara bilangan saja. Yang mana sifat Allah bukan berbilang macam tu. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala qadim, baqa, tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan. Tidak boleh kita bilang Allah Taala ada sifat 1, 2, 3 secara bilangan sahaja. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak susun begitu sifat dia. Yakni sifat Allah itu qadim dan baqa. Dan juga mantuk perkara itu boleh berlaku. Apa maksud mantuk? Mantuk ni yakni menunjukkan secara tersirat, lafaz secara tersurat. Mantuk dan tersurat. Dan ada lawan kepada tersurat. Lawan kepada mantuk ini mafhum. Saya ulang. Mantuk ni maknanya lafaz atau makna secara tersurat, yang boleh kita baca, yang boleh kita lihat. Dan ada lawan kepada mantuk tu mafhum, yang tak boleh kita baca, tak boleh kita lihat, tetapi dia wujud. Contoh, saya buat contoh. Contoh kan, ra'aitu asadan yaktubu 'ala mimbar. Saya telah melihat singa telah berkhutbah di atas mimbar. Apa maksud? Ra'aitu asadan yaktubu 'ala mimbar. Saya telah melihat seekor singa berkhutbah di atas mimbar. Apakah itu maksudnya? Ataupun maksud yang tersirat ataupun maksud yang tersurat? Maknanya dia maksud yang tersirat. Sebab tidak maksud itu secara zahir tak dipakai. Maksud di sini dia berkhutbah di atas mimbar itu bukan singa, tapi orang tu dia semangat khutbahnya kuat. Dia tegur sana, dia tegur sini. Maknanya tu dia punya secara mantuk, secara mafhum dia panggil. Kalau mantuk ni itulah budaya. Tapi secara kalau mafhum ni tidak. Kalau kita kata orang itu asadan yang berkhutbah ala mimbar, yang berkhutbah itu bukan singa, tetapi orang tu dia semangatnya macam singa. Saya buat contoh yang lain. Kita telefon kawan kita WhatsApp kawan kita, jom kita minum di kedai mamak. Kawan kita kata singa belum tidur lagi. Dia tu apa? Singa apa bukan? Kita WhatsApp, jom kita minum kedai mamak malam minggu ni, kita kena capati ke apa. Jadi kawan kita kata singa tembuk tak baik, tak tidur lagi. Itu singa apa? Apakah maksud itu maksud yang tersurat itu boleh pakai atau maksud yang tersirat? Mesti itu maksud yang tersirat. Sebab apa? Dia suami Misandi. Boleh faham maksudnya? Itu maksudnya dalam ilmu akidah ni ada mantuk dan juga mafhum. Itu maksudnya. Contoh ayat yang lain, kita ambil ayat lah. Fala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada keduanya Ayat tu maksudnya jangan kamu kata kepada kedua ibu bapa kamu Maknanya jangan kata apakah? Kalau Allah Ta'ala kata jangan kata itu boleh kita pukul dia. Maknanya tak boleh lah. Pun dah tak boleh, pukul lagi tak boleh. Maksudnya di situ ada yang tersurat dan juga ada yang tersirat.
Tu maknanya wala taqul lahuma uffin, mantuk. Jangan kamu kata kedua Contohnya satu anak tu dia kata menyentuh atau membangkang, emaknya suruh pergi beli telur atau pergi beli susu. Maknanya Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin. Jangan kamu kata kepada keduanya Itu maksud yang mantuk dipanggil, yang tersurat. Dan apakah apabila Allah Ta'ala kata jangan cakap boleh kita pukul mak? Tak boleh lah. Sebab maksud yang tersiratnya tak boleh nak pukul mak. Sebab pula tak boleh, pukul lagi tak boleh. Itu maksudnya beza di antara mantuk dan juga mafhum. Maka semua itu ada di dalam Al-Quran. Yang ke-18, setiap orang yang mukallaf wajib menerima satu hakikat fitriyah, yakni hakikat bawaan ataupun hakikat semula jadi, bahawa langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang ada keduanya dan diri manusia sendiri yang telah wujud di alam ini membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya, dan wajib beriman kewujudan Allah dan keesaannya tanpa merasa syak dan ragu-ragu. Maknanya dalam diri setiap orang itu dia ada hakikat fitriyah, yakni dia punya bawaan semula jadi yang benar tu ada. Sifat semula jadi sebagai manusia itu memang ada. Apa dia? Bahawa langit dan bumi yang semua yang ada di alam ini tidak jadi dengan sendiri. Siapa-siapa pun, orang-orang yang dia tak percaya ada Tuhan dalam diri dia pun asalnya dia ada hakikat fitriyah, bawaan semula jadi yang benar ini memang ada dalam diri kita. Semua yang ada pada alam ini tak akan jadi dia sendiri. Itu yang ada dalam diri kita. Dan telah wujud di alam ini membuktikan kewujudan Allah dan keesaannya, dan wajib beriman kewujudan Allah dan keesaan tanpa merasa syak dan ragu-ragu. Dan dengan sebab bawaan itulah, dengan sebab hakikat fitriyah itulah membawa kepada seorang itu nak kenal siapa pencipta. Ini biasa ada dalam semua diri manusia. Tak boleh nak tipu yang ni. Memang ada. Orang siapa-siapa, orang Islam, orang bukan Islam, orang kafir, orang apa saja, dalam diri dia itu memang ada. Yang ini satu perasaan yang merasai alam ini mesti ada dibuat oleh pencipta. Sebab tidak ada satu benda yang boleh jadi sendiri. Bermula daripada itulah seseorang itu akan mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang berlaku kepada generasi-generasi yang lepas. Dan apa kesimpulannya? Benda ini memang kena ada dalam diri kita. Hakikat fitriyah ini mesti kena ada dalam diri kita. Inilah yang membantu kita untuk meyakini adanya Allah dan menolak akan pahaman alam ini jadi dengan sendiri. Allahu a'lam. Pasal yang ketiga, kepentingan akidah dalam Islam. Ini hari agak panjang sikit sebab kita tak nak ulang lagi. Ada muskil tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.